topik kita iaitu kepada korektif. Sekali lagi, chart preparation adalah chart bar chart. Jangan tukar. Jangan pakai candlestick. Sebab kalau anda pakai candlestick, anda akan keluar ilmu candlestick pula. Tiba-tiba kat situ ada candlestick punya ni. Nak pakai 3711, pakai 3711. Okey? Market mula hilang volume. So apa yang anda buat adalah anda macam mana? Anda boleh gunakan mapping saya, anda boleh entry kaedah anda. Kita tunggu kat mana? Berapa lekuk dia? Anda gunalah teknik anda untuk entry. Macam saya guna Fibo. Okey? So, setting untuk RSI, setting untuk Stoch dan juga Fibonacci levels. Okey, saya tak payah ulang benda ni lah. Okey. Yang kita nak entry dalam sistem ni adalah yang pentingnya apabila berlaku correction. Sebab itu bila market kan dia mencanak macam ni, saya tak peduli. Saya tak heran, saya biar je. Saya tak nak, simple word, kalau dia naik macam ni, saya tak nak pergi buy masa dia mahal. Bila jatuh, saya tak nak pergi sell masa dia murah. Simple je. Kalau saya kata ini tak habis lagi, saya tunggu dia buat correction. Itu saja. Jangan FOMO. Masalah besar kita ni FOMO. Takut terlepas. Ni naik ni. Masuk, dia pergi buat kerja lain. Okey. So, untuk struktur korektif, motif semalam kita dah cover, di mana bila kita melihat kepada struktur, okey, lekuk satu berakhir kat mana kita tak tahu. Dia boleh dibentuk oleh dua, iaitu kepada sama ada diagonal ataupun struktur impulse biasa ataupun struktur motif. Diagonal, impulse dan motif. Saya bahagikan dia kepada 3 jenis. Diagonal ni 1, 2, 3, 4, 5 ataupun impulse 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dan motif. Motif lekuk 3 kena sampai 1618. Okey. Itu adalah untuk ni. Dan lekuk 2 berakhir paling sikit 38.2 Fibo retracement. Lekuk 3 cukup syarat adalah 618. Lazimnya adalah kepada 100% paling kurang. Okey. Dan kalau dia adalah motif, kita jangka 1618 ke atas. Biasa tu kan dia? Bukan, sebab kalau anda buat sekarang, saya pernah buat dulu. Tu je simple. Itu simple. Okey, lekuk 4 paling kurang 23.6 daripada Fibo 2 kepada Fibo retracement 2 kepada 3. Sepanjang lekuk 3 ni paling kurang. Kenapa maklumat ni penting? Untuk anda nak entry. Faham tak? Macam sini anda tunggu lekuk 2 dekat sini. Anda tunggu lekuk 2 dekat sini. Contoh. Ataupun anda tunggu lekuk A, anda tunggu lekuk B. Kalau dia motif, anda sedang tunggu lekuk 2. Paling kurang, kalau anda tarik Fibo extension, 3 lekuk kat sini. Kalau kita jangka lekuk 2, dia kena sampai Fibo retracement 382. Kalau kita jangka lekuk 4, Fibo retracement 236. Itu je. Itu dia punya kenapa kita nak tahu jauh mana retracement untuk benda ni. Itu basic dia. Kalau kita sedang jangka 2 kepada the whole structure ini, then 2 kat sini, 3 lekuk sini kena sampai 38.2. Kalau dia tak sampai, macam mana? Ini tak sampai 382. Kalau kita jangka lekuk 2. Kita akan extend. Turun 3 tak sampai, kita akan extend kan.
Jadi double. Okey, kalau lekuk 4, 2, 3, 6. Itu kenapa Fibo tu penting ya. Itu asas yang anda pegang, jangan lari. Kalau tak sampai, jangan letak entry. Contoh, kita tunggu indeks. Contoh kita tunggu goal. Contoh kita tunggu goal. Katalah kita goal start buat kejatuhan. Okey? Buat kejatuhan. Dan anda tarik Fibo dan anda sedang jangka lekuk 2 tau. Anda tarik Fibo retracement. Dia tak sampailah 38.2. Anda tak tunggu di sini. Anda akan jangka, kalau dia naik balik, 1, 2, 3, anda akan jangka 3 macam ni. Untuk sampai kat sini. Anda akan tarik Fibo baru, Fibo extension baru. Dia masalahnya, orang yang trade, guna instant order. Dia simple je. Jangan guna market order ataupun instant execution. Guna limit order. Saya sampai hari ni saya tak faham. Macam mana orang nak kira, dan terutamanya yang penyakit, anda kira lot sizing menggunakan instant order. Saya tak tahu macam mana. Ramainya trade macam tu, dia akan guna semua 30 pip. Semua stop loss TP 60 pip. Benda sama je. Anda kira lot sizing macam mana? Jangan trade macam tu. Serius. Jangan trade macam tu. Guna pending order. Exactly, Aisyah. Guna pending order. Anda tak akan dapat jaga MM kononnya yang trade guna instant order, letak entry, lepas tu 30 pip stop loss, 60. Semua sama. Saya jamin anda tak akan dapat jaga MM. Ceritalah MM sampai macam mana pun. Sebab kalau anda trade instrumen berlainan yang 1000 depo buka 0.01, itu tak ada. Kalau tak calculator tu lain. Ataupun ada dia punya indikator ataupun dia punya EA kini. Ada orang buat. Tapi saya tak dapat promote orang punya EA kat sini lah. Pergi guna benda tu. Jangan jenis instant order, lepas tu letak entry baru cari SL. Plan apa tu? Itu kan planning. Itu nampak tekan. Itu jenis tekan. Dah ada set up tekan. Lepas tu tekan. Nak kena SL tak dapat. Bila anda plan, anda tahu ini tempat aku salah. Anda tahu dia tak ada semua benda 100%. Ini caranya aku manage. Ini tempat aku TP. Tak adalah 5 minit sekali tengok chart. Orang yang tengok chart 5 minit sekali, dia tak percaya kepada teknik dia. Dah tak percaya kepada teknik, kenapa pakai? Jadi kalau anda tak percaya, anda pakai dia, anda trade ke? Itu berjudi. Simple je. Kawan saya instant. Dia kawan Sifu Kimi. Jangan instant sebab dia takkan dapat kira lot sizing. Bagi mereka ikut Alif kan. Prop trading. Anda akan mula nampak benda-benda ni. Betapa pentingnya drawdown tu. Kalau tak benda rema. Derma. Kalau rajin derma tak apa kan. Okey. Cerita apa kita tadi lupa dah. Okey. Ini kenapa kita tahu yang asas tadi. Okey. Now, dalam Elliott punya ni, korektif punya structure terbahagi kepada 2 kategori. Okey? Terbahagi kepada 2 kategori. Yang pertama adalah simple correction. Simple terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama adalah structure 5, 3, 5. Ataupun kita panggil dia sebagai structure zigzag. Ada boleh minta kat Kimi lah. Okey. Jadi apa yang ini adalah basically kalau kita lihat bearish punya korektif, bear correction.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ditandakan dengan A, B dan C. Daripada sudut sequence, ini adalah 11. Okey, 5, 3 ikut arah balik, 1, 5. Ini adalah 11. Kalau kita kira lekuk, ini adalah 11. Okey, ini kita trade. Boleh? Nombor 2 dikenali sebagai flat ataupun struktur 3, 3, 5 ataupun flat. Satu, dua, tiga, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, struktur flat ada 3 jenis. Yang pertama adalah regular. Regular ni dia tak tembus B, dia tak tembus A, dan B dia melangkaui ataupun sama dengan sekurang-kurangnya 85.4% Fibonacci retracement untuk A. Kita ambil Fibo sini, B kena sama ataupun lebih daripada 85.4%. Kalau dia melangkaui A tapi tak cecah 1618, dia tak boleh lebih 1618, itu adalah sama ada running ataupun running ni C dia tak bawah A ataupun expanded. Masalah dengan nak trade untuk flat ni, flat saya tak trade. Wassalam ni. Flat saya tak trade. Tengok jumlah struktur dia. 3, 4 campur 5. 3 campur 4, 4 campur 5, 9. Ini nombor apa? Ini nombor motif. Kita tak trade dia. Jadi dalam sequence, dia akan dikira sebagai 1, 2 dan 3. Kalau sequence lah. Dia tak dikira sebagai pecahan. Tak apa. Ini nanti kita akan tengok. Okay. Sebab itu kita tak trade flat punya structure. Kita tak trade dia. Jenis ketiga. Macam mana lagi saya nak lukisnya? Okey. Dalam kategori simple, kategori yang ketiga adalah triangle. Okey, triangle adalah struktur 3, 3, 3, 3 dan 3. Kalau kita nak kata flat, kat mana-mana kita boleh letak flat. Seriously. Kat mana-mana. Hujungnya tak dapat nak trade. Kalau setakat, kalau cerita possible tak possible, kalau kita tengok dekat weekly, betul. Saya tak nafikan. Ini boleh tak buat flat. Betul? Boleh? 1, 2, 3, 1, 2, 3. In fact, dulu kita letakkan sebagai flat. Kan? Ini 1, 2. Dia tak dapat jadi flat. Kenapa saya tak lukis sebagai flat? Adalah kat mana nak letak lekuk 3. Itu je. Boleh tak dia jadi flat? Boleh. Ni maksud saya. Kalau kita nak letakkan struktur ini jadi 1. Kalau nak buat jadi flat, 1, 2. Sini saja dapat lukis 3. Sebab ini bersilang. Okay. 4. Lepas tu kan. Tengok Ni 1. Ni 2. Ni 3. Lepas tu ni 4. The whole thing ni jadi 5. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 1 lagi low. 5. Itu flat. Kalau nak lukis sebagai flat. Ini jadi A. Ini jadi B. Ini jadi C. Possible? Possible. Ya. Seperti saya katakan tadi, struktur di sini adalah 8. Ingat tak? 7 yang depan, ikut arah balik 8. Okay.
Sebab itu saya tak peduli dia flat ke tak. Yang saya tahu, daripada 8 ni, turun 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faham? Dia cukup. Kalau dia nak jadi, kalau nak ni, 16, 17, 18, 19. Kalau dia nak ke bawah, ini kena buat macam ni. 19. Tapi boleh tak dia complete sini? The thing is, 15 ni, dia di-follow oleh motif structure. Betul, Helmi? 15, collective complete. Structure seterusnya adalah motif. Ini. Jadi pullback, boleh tak dia habis dan terus turun ke bawah? Tak kan? Dia akan buat 1, 2, 3 dan sekurang-kurangnya 5 lekuk lagi ke atas. Di sini. Jadi apa pun, structure ini kita boleh trade. Boleh tak sell dia lagi? Tak dapat. Sebab gambaran besar dia, kita dah berada dalam zone support. Dah lengkap. Jadi kalau kita nak lukis sebagai flat, ini akan extend. Ni 1, 2, 3 kita tak ada tempat nak lukis. Ataupun anda extendkan 1, 2, 3, 4, 5. Sini adalah 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. 5 cenonet. Itu cara lukis untuk flat. Possible? Yes, possible. Ini A, ini B, sini C. Tapi apa pun, tak kisah, sini kan buat 3. Betul tak? Paling kurang. Oh, dia habis terus. I don't. Nampak? Tapi tak kisah, itu weekly. Yang kita tahu, dekat H1, dia buat motif. Kalau dia ada buat ini, kita entry. Itu je. Sebab sini cukup correction punya lekuk. Okay? Saya melukis untuk kita trade. Kalau saya lukis untuk kita nak jual museum, cantik, ada cara dia. Lukis flat tu cantik lah rupa dia. Lukis flat dia akan jadi cantik. Okey. Segitiga. Jumlah lekuk dia 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, sorry. Apa boleh. Okey, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Di mana kita cuma tahu dan ditandakan menggunakan A, B, C, D dan E. Okey. Jadi segitiga tak berlaku dalam lekuk 2. Dia tak ada. Dia cuma berlaku dalam lekuk 4 ataupun B ataupun lekuk X ataupun Y. Dia tak berlaku dalam dalam 2. 2 dan W. 2 dan W tak dibentuk oleh segitiga. Dia cuma 4 B, X dengan Y. Dia tak boleh tempat lain. Okey. Segitiga ni, masalah nak trade segitiga ni, anda nak tarik dan letak entry kat mana? Tak dapat. Anda buatlah kalau teknik anda ada cara untuk segitiga, anda trade dia. Saya tak pakai. Sebab nombor 1, kita cuma tahu segitiga bila D ni terbentuk.
dan mula jatuh. Waktu tu baru kita nampak 3, 3, 3, 3 ni. Okey, pun tak dapat. Sequence pun tak dapat nak buat sebab dia tak buat lower low. Kita cuma dapat 3 yang depan ni saja. Dan RSI hendaklah membuat segitiga. Okey, itu adalah untuk simple. Ingat, apabila bercakap mengenai 5, 3 dan 5, anda nak tengok satu yang menarik. Bila anda tarik Fibo extension, area 618, 764 hendaklah ada reaksi. 618, 764 kena ada reaksi. Dia lebih sikit tak apa. Tapi kena ada reaksi sekitar situ. Kalau anda nampak dia terus tembus, jangan tunggu kat sini. Dia mungkin akan buat struktur lebih besar. 1, 2, 3 dan lebih besar. Baru habis A. Dan dijangkakan C akan berakhir dalam 100 ke 1618. Jadi itu tempat entry kita. Kalau C melekapkan 2, kita akan letakkan sekurang-kurangnya C 38.2. Kalau melekapkan lekuk 4, kita akan jangkakan bahawa lekuk 4 sekurang-kurangnya 23.6. Bila kita tarik 3 lekuk ni. Baru letak entry. Okey. Yang kategori kedua untuk correction adalah kompleks. Complex correction terdiri daripada 2 jenis. Yang pertama adalah double. Double correction ni maksudnya kita ada 3 correction set yang dibentuk oleh satu connector, satu yang menghubung, satu penghubung, di mana kaki yang pertama ni dilabelkan sebagai W, boleh dibentuk sama ada oleh flat ataupun zigzag. Ataupun boleh dibentuk oleh, maksudnya yang dalam ni, kalau dia adalah flat, itu A, B dan C. Ataupun zigzag. Ataupun WXY yang lebih kecil lagi. Dalam ni ada zigzag contohnya. Tu yang benda-benda banyak dalam market lah. Especially kat lower time frame anda akan nampak benda ni banyak. Double correction ni berterabur. Okay. X boleh dibentuk oleh mana-mana di antara 3 ni. Sama ada dibentuk oleh triangle, flat, ataupun segitiga, ataupun zigzag, ataupun WXY lagi. Tu memang sideways teruk. Itu adalah X. Y boleh dibentuk oleh 3 ni campur WXY antara 3 tu. Apapun, untuk nak trade dia, dengar betul-betul lah, ini benda baru yang saya dah sebut awal tadi. Harry, ngam-ngam Harry masuk. Okey. Ingat tak yang saya selalu sebut? A ataupun W kat sini kena ada divergence. Ingat tak? Ingat tak benda ni? Saya duk sebut benda ni kan Aisyah? Saya duk sebut A atau W kat sini kena ada divergence. Kalau dia tak ada divergence, kemungkinan untuk kita buat truncation. Ingat tak benda ni? Ada dalam nota, tak silap saya. Ni kena ada divergence. Dekat sini. Ni kena ada. Okey? Okey. Kalau dia ada divergence momentum, anda tunggu bawah ini. Dan dia tak break low. Kalau dia break low pun okey. Dia break low pun okey. Break low atau tak break low lah. Sekiranya anda nampak tak ambil goal lah. Macam sekarang ni. Di mana kita jangka WXY yang besar.
WXY yang besar. Dalam yang kecil dia, kita pun dah nampak, kita jangka WXY lagi. Tak kisahlah ABC pun tak kisah. Dekat kawasan ni tak ada divergence dan dia naik. Naik dia adalah dalam struktur 5. Ini mungkin truncated. Bermaksud, kalau dia merupakan motif, 1, 2, 3 ni adalah satu entry. Mungkin struktur ini tamat dah. Dah habis. Ini dah ke atas. Faham? Ini tak boleh ada divergence. Kalau dia ada divergence, dia jangkakan dia lengkapkan ke bawah. Dia lengkapkan 100%. Kalau dia tak ada divergence, then kemungkinan besar dia truncated seperti kita nampak sekarang. Okay? Ni tak ada divergence. There's no divergence there. Ini daily punya merah ni. Jadi ini tak ada divergence. Ini tak ada divergence. Jadi pullback ini maksudnya ini boleh jadi Y biru tau. Dan kita habis the whole thing dan naik ke atas. Faham? Jadi sekiranya tak ada divergence, diikuti oleh 5 lekuk, 3 lekuk tu boleh entry. Sama, indeks pun sama. Mana indeks? Indeks pun sama. Sini tak ada divergence. Tak ada divergence. Jadi, dia dah buat lower low. Syarat dia mesti buat lower low. Jadi, kita akan lengkapkan sebagai macam ni. Okay? Diikuti oleh motif. Kita tahu at least dia buat 1, 2, 3. Kalau dia buat benda ni, kita masuk awal. Semua sudah bagi dalam nota. Hanya satu saja yang tak boleh. Takut saman. Apa tu? Oh, tu tak boleh. Kalau dah ada yang tu, lagi saya tak ada kelas dah. Saya bagi. Even saya nak buat sendiri Sunbi, saya tak dapat nak pakai. Kimi tahulah. Untuk kita orang, saya tak dapat nak pakai dia. Kita kena buat program yang baru. Sebab dia lock. Dia lock. Kalau dia tak lock, saya dah ambil dah. Satu dia lock. Okay, nampak? Ni adalah bila kita nak tengok di sini ada divergence. Kalau tak ada divergence, kalau ada divergence, kita akan tunggu dekat 100% daripada 3 lekuk di sini. 1, 2, 3. 100% itu. Okay. Kalau dia tak ada 100% dan tak ada divergence, diikuti oleh 5 lekuk ataupun 9 lekuk, nombor-nombor motif 5, 9, 13 dan seterusnya. Pullback pertama, kita akan entry. Faham tak? Galih? Mana Galih? Orang lain saya tak risau. Saya risau Galih je. Murid kesayangan. Galih. Kalau dia ada kan, saya bedakkan dia. Saya bedak. Bagi mandi, bagi bedak dia. Tukar paper semua saya buat dah untuk bagi Galih. Macam mana dia semut tak kat sini? So, ini tak dapat saya letakkan dalam nota sebab itu adalah sequence punya note. Ada sebenarnya. Ada tapi tak langsung Sunbi. Inilah maksud dia. Yang dalam nota ni, kalau dia tak ada divergence, ni ada dalam nota. Cumanya tak ada, saya buang ni. Dulu ada satu lagi kat sini. Tiada momentum divergence di antara, itu lain. Itu WXY Z. Ni. Sekiranya tiada divergence W di Y dengan W, okay, struktur tidak lengkap, truncation boleh berlaku. Faham?
Galih kena tukar pampers. Dia duduk je sebab dia trading hebat. Dia tekan untung. Dia tak tekan pun untung. Dahsyat tak dahsyat Galih. Saya bagi mandi dia, saya bedakkan dia, saya tukar pampers semua. Boleh Galih. Bahagia hidup Galih. Dia cuma tekan entry je. Kita nak dia tekan entry je. Dia buy, kita sell. Boleh Galih. Jadi mirror. Dia tekan sell, kita buy. Kalau dia duduk rugi, okey, bagus. Cari trader yang duduk rugi. Duduk sebelah dia. Dia tekan buy, kita tekan sell. Siapa kata trading ni susah? Anda cari kawan anda yang duduk, aku tekan apa pun dia semua terbalik. Duduk sebelah dia. Dia tekan kumpul tu, buy. Anda senyap-senyap sudah tekan sell. Jangan perhati sangat. Jangan perhati sangat. Tekan. Tak ada divergence. Tak datang balik dah. Lebih kurang dia. Dia tak datang balik dah. Kena bye-bye. Satu saya katakan, makin banyak menunjukkan mirror kan, betul. Makin banyak menunjukkan bahawa kemungkinan ini dah habis. Makin banyak. Kan kesenang macam tu kan. Dia tekan buy. Kita tengok. Buy. Oh, dahsyat tu. Bagus tu. Bagus. Nampak. Tekan sell. Senang trading macam tu. Dia duduk rugi. Kita tahu dia duduk rugi kan. Kita pun sebelah dia tekan sell lah. Kenapa tekan buy sama kan? Apa susah? Tak susah. Mana kita tadi, saya pun dah hilang. Lanjut kali. Nanti Zul minta nombor akaun. Senang kerja. Mana kita tadi? Apa tadi? Deal. Kita kat mana tadi? Oh, double. Faham? Okey. Jadi jumlah lekuk ni, ingat ya? Jumlah lekuk sini ada 7. Sini 8. Dan seterusnya, ya, depending kepada cara anda kira, sama ada anda akan jumpa 11, 15, 19, 23 dan seterusnya. Jumlah lekuk dia. Ataupun even kepada 3 atau 7 kali. Saya tambah semangat untuk carikan. Dia tak ada modal dah. Faham? Nampak tak kali? Macam mana kita tentukan sequence ni? Kita nak trade lekuk ke berapa? Anda cuma trade apabila lekuk ke berapa tu, dan syarat dia adalah bila dia buat lower low, dia buat lower low, sama ada yang di belakang ni, dia berada dalam kawasan 100 ke 1618. Macam dia tunjuk dekat indeks tadi. Dia dah lengkap. Ya, daripada lekuk pertama ni, dia dah sampai. Lekuk pertama, sini. Ataupun lekuk ketiga ni, asalkan dia dah sampai dalam zon tu. Jangan pula tak ada divergence terus masuk. Bukan. Anda kena tengok 100% tu dah lengkap. Maksud saya macam ni tadilah. Indeks tadi kan. Tadi dah tunjuk. Ini satu, tak kisah dah ambil situ ke apa ke. Ini dah masuk dalam 100%. Dah masuk dalam tu. Jadi dia nak habis, dia boleh habis. Mungkin ini adalah W. Kalau saya buat macam ni, salah tak? W ni saya ubah kat sini. W besar. X. Ini adalah A, B dan C ataupun W, X dan Y lagi. Ini Y yang besar. Lepas tu 2. Lepas tu naik. Tak salah. Kalau edit wave tak salah. Kalau setakat edit wave lah. Ambil buku apa, pass exam aku. Faham? Ambil lah buku apa edit wave kan. Bagi exam. Pass tu. Tak salah pun. Daripada sudut edit wave tak salah. Hukum-hukum. Siapa dapat katakan lukisan edit wave tu salah? Tak. Dia cuma kalau langkah hukum je. Dia tak ada lukisan yang salah arah. Dia kecuali anda buat yang benda pelik-pelik lah. Anda letak motif, sini motif. Kan? US 500. Lepas tu anda buat apa? UJ anda buat motif ke bawah. Itu kartun.
UJ ke, EJ ke, GJ, ada buat motif. Dia boleh turun ke bawah tapi dia dalam diagonal. Itu betul. Tapi kalau dia motif macam ni, ada lukis macam ni, itu kartun. Banyak kartun. Saya suka tengok kartun. Seronok tengok kartun. Level 2 lagi. Biasa. Ambil exam. Ambil exam, Kimi. Kalau nak, anda ambil exam. Dah power dah rasanya Kimi. Ambil exam. Ambil kursus dia, ambil exam. Okey, ada soalan untuk structure korektif ni? Ada tak soalan? Nampak dah? Kalau triple correction, kalau triple correction, ini kita trade. Kalau triple correction, kita tak trade. Anda akan perasan, tiap kali saya lukis triple correction. Triple correction adalah structure 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. W, X, Y, X, X, Z. Okey? Itulah triple correction. Di mana W tak boleh segitiga. Lain boleh segitiga ataupun gabungan mana-mana. Okey. Dan lazimnya, W dengan X yang Y ni tak sampai 100%. Lazimnya, Z tak boleh, 3 lekuk ni tak boleh lebih daripada 100 tak boleh lebih 1618. Apa pun tak trade yang ni. Sebab jumlah lekuk ni kalau kita buat biar lazim, ia akan jadi apa? Sama dengan jumlah lekuk 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan jadi structure motif. Kita akan buat dia jadi 1, 2 dan 3. Syarat dia benda sama. Semua ni ada dalam nota lama dah. Syarat dia adalah ini. Ini saya sebut tadi. Y ni kalau kita ambil, dia tak sampai 100%. W dengan X. Dan syarat dia, ketiga-tiga ni tak ada divergence momentum. Dan anda nak tengok, kalau yang di sini break, kalau di sini break, dan sini anda dah dapat 3. Anda tengok benda ni. Dia dah sampai 100%. Ini dah sampai 100%. Katalah dia dah sampai 100%. Saya bagi contoh. Dan jumlah lekuk dia, anda boleh mainkan supaya ini jadi W, ini X, dan sini Y. Anda boleh jadikan dia sebagai WXY. Sini tak ada divergence. Sama juga. Dia akan jadi WXY yang besar. Kalau ini motif, pembetulan ini boleh entry. Ni cara nak entry awal. Saya sedang ceritakan cara nak entry awal. Itu saja bila masanya nak entry awal. Kita terlepas benda ni waktu ni tahu. Waktu ini. Waktu yang sini. Sebab internal ini, internal yang di sini, alah tak, saya buang dah. Internal yang dalam ni, dia bukan A, B dan C. Internal yang dalam ni adalah WXY tau. Internal dalam ni, ni saya tadakan A, B, C. Tapi internal dia adalah W, X dan Y. Internal dia. Yeah. The moment dia naik 5, sebab itu kita cari. Sebelum dia break pun, sebelum dia break, saya ingat lagi waktu kita buat sesi, yang ini kita cari. The moment dia buat 5, kita duduk cari. Mana dia pull back, dia pergi, tak kembali. Itu yang kita tak dapat nak entry. US 500, US 30, orang duk sibuk, ingat tak Kimi, Galih? Kita je duk suruh orang buy, orang lain duk kiamat. Ingat tak waktu sini? Waktu sini kita nak cari buy. Waktu kat sini kita nak cari buy, tak ada set up. Sini pun tak ada set up. Bila je dapat buy? Dapat EJ je waktu tu. EJ, UCAT,
apa lagi dapat EJ, UCAT dan some dollar pair. Saya tak ingat apa yang kita dapat. Saya pun tak ingat. Kita nak cari buy. Saya ingat lagi. Kita dah tengah pakai ni dah. Ingat ni. Kita je. Orang lain semua kiamat dunia. Siap ramai tanya saya yang dekat sana lah, yang dalam XM. Masa COVID tu lah, kita duk sibuk cari buy. Orang duk sibuk cari sell. Tak ada. Market pergi. Kena buy-buy. Kita kena buy-buy. Dia tak dapat. Biarpun kita nak cari, set up tak ada, nak buat macam mana. Dia wave 2 tak sampai 38.2. Dia sikit sangat. Sini yang kita nak cari tu. Itulah sebab kita nak enter. Ini bukan ABC, ini WXY. Tapi saya nak lukis WXY tu kena buat manual. Jadi malas lukis. Letaklah ABC. Tak betul pun tempat dia ABC tu. Ni A. Ni B. Ini C. Ini W. Tak apalah. Maafkanlah ya. Malas nak lukis. WXY tu kena lukis manual. Siapa buat pakai MT5, anda faham lah. Kita nak enter. Orang semua mata apa hal kau nak enter sana. Banyak. Penuh PM saya. Kita nak enter. Sekali tu pergi. Bye-bye je lah. Sama US 500 dengan US 30 kan. Wave 2 sikit sangat. Tak sampai. Kalau dia sampai. Tapi tak apa. Ni peluang kedua kita. Faham? Orang semua dunia nak kiamat. Ukraine, perang dunia. Tak ada. Kita nak entry. Faham? If we hit it big, we hit it big. Tapi ini, anda jangan kalau dia terus jatuh, stop loss. Jangan pergi hold, nanti dia naik lah. Tak ada. Tak ada. Okay? Ni tak ada jenis ni. Sebabnya anda faham kita entry awal dalam market. Dan daripada sudut ni kita nampak sequence dia complete. Indicator based trading betul kali. Sebab bacaan ekstrim. Sebab formula kepada indicator. Apa semua jadi time ada injection, betul? Ni pun dia simple macam ni lah. Election midterm untuk US tak lama lagi 5 minggu. Faham? Kalau anda kerajaan, masa nak ni lah anda bagi gula-gula, betul? Anda tengoklah banyaknya berulang-ulang ya. Ke arah election, kerajaan duk bagi gula-gula. Dan itu menyokong kepada sentimen. Tak kisahlah apa pun. Yang saya nampak teknikal dia, correction dia lengkap. Okay. Ini kita tak trade. Yang kita akan tukar dia kepada WXY. Jadi yang kita trade adalah ini. Dan structure ini. Lain kita tak trade. Tapi kalau anda kena faham yang lain-lain ni. So kalau anda lihat dekat monthly berlaku flat kan, anda boleh tahu bahawa sini ada motif. Bagi gula-gula. Lepas tu runtuh ke bawah. Deal. Itu lazim. Benda lazim kan. Siapa yang percaya dengan ahli politik? Sampai jatuh telinga saya. Mana telinga saya? Ada pergi telinga tidak? Kan, deal. Dah dekat wave 5 bagi gula-gula. Habis jatuh. Tapi the thing is, siapa percaya dengan ahli politik? Kita pun fikirkanlah. Okay? So, zigzag dan ni, saya rasa hampir nak habis dah sequence punya topik. Tak ada apa-apa dah. Saya nak 618, 764 saya dah cerita.
Pasal divergent saya dah cerita. Apa lagi? Tak ada apa dah. Selalu macam tu dia. Baru nak seronok kan. Lepas tu dia U-turn. Tak jadi. Duit tak lepas. Biasa. Okey? Ada soalan tak? Sebab ini kita akan lihat kaitan semua ni dengan dinamik. Ya, jadi esok, sebab esok hari, saya tak suka buat sesi hari Jumaat tau. Sebab Jumaat kita ada 1 jam je. Saya tengah cuba nak minta nanti anda bagi feedback ya. Tolong bagi feedback kepada Jawahir, kepada siapa Mel untuk hari Jumaat. Saya minta. Dia orang selalu kata, Zul jangan rajin sangat. Tanya Mel, tanya Jawahir. Bukan apa. Saya bila nak buat 1 jam punya sesi, saya susah. Tak ada nampak Jumaat kita semput. Baru nak cakap Assalamualaikum dah habis masa. Okey? Jadi bagi feedback kepada dia orang. Kalau anda nak, saya ada kat sini. Saya lebih selesa buat sesi 2 jam. Jadi 1 jam tu tak cukup. Memang tak cukup untuk saya. Kalau nak cover topik. Kalau ada risau pasaran tak ada apa. Bagi tahu masa dia on tadi. Jangan Jumaat 2 jam letakkan. Itu host dah jadi 2 jam. Lagi tak ada masa saya. Tanya Jawahir. Jawahir ada kat situ. Untuk PM Jawahir. Wow. Bagi feedback. Kalau anda nak saya 2 jam. Saya ada. Tanya Jawahir tu. Orang tanya ada feedback tak untuk time. Orang lain mungkin nak minta kurang. Saya tak. Saya minta lebih. Suap bang, dalam index dah ada A hitam. Belum. Kita tengok A hitam dah ada. Minta 2 jam. Type ramai sini. Type ramai-ramai. Kita tengok dulu dekat ni. Entah. Kita cuma tahu, Kaide. Kita cuma tahu, anda nak tengok benda ni. Dalam structure ini, kita ada satu yang low macam ni. Low dekat RSI kat sini. Anda cuma tahu ini adalah turun macam ni. Apabila anda nampak RSI dia, ini memang wave 5 lah. Nampak? Kalau anda tak nampak divergent kat situ, pergi kedai cermin mata hari ni. Okey? Kalau nampak dia turun daripada RSI ni, ini pun sama level, sekurang-kurangnya balik. Dan anda tahu ini adalah tengah buat lekuk B. Saya tak dapat. Saya cuma ikut, kalau ramai feedback, saya nak 2 jam. So, saya ada tengok, ada tanya Jawahir, ada tanya dengan Mel. Kalau hari Jumaat, lepas sesi saya mengah tau. Macam sakit, macam lelah, sakit lelah. Faham? Sebab nak cepat 1 jam. Lepas tu kita dah ambil masa. Ada. Pak Bidin bila dengar talk. Okey? So, siapa tadi? Ni. Bagi 2 jam. Saya okey. Saya nak. Saya minta 2 jam. Dia orang tak tahu nak letak macam mana time. Bagi tahu, suruh. Okey, Kaide? Kaide. Jadi anda nak tengok ini dia break. Jadi anda tahu ini adalah momentum lebih tinggi daripada whole structure. Dan kita kata B tu dah mula. Dan ini adalah structure motif. Obvious motif. Tambah masa. Jadi betul, Jumaat saya mengah. Saya tak suka kerja orang kucing cakap bergaut. Nak cepat-cepat. Biar kita take time, anda pun santai dengan saya tak macam peluru. Saya boleh cerita macam peluru, tapi dengan saya pening, anda pun pening. Saya nak kita slow and steady. Satu. Mahir yang ni, saya masukkan dikit. Kalau ikut apa yang kita sentuh pasal sequence tadi, dia tak mudah tau. Ada orang ambil masa bertahun baru faham. Betul Aisyah, selalu kita punya timing pun ngam-ngam. Hari Jumaat yang topik berat. Esok kita nak sentuh instrumen pasaran kewangan. Nak cerita pasal apa esok? Pasal apa? Nak cerita pasal fundamental esok. Lagi-lagi masuk Sunbi cerita ni. Saya pun layan habis 2 jam. Masa jam kita habis. Habis terus masa. Galih masuk dah habis kita. Lanjut tekan TikTok. TikTok belah pukul 11. Okey? Jadi tengok benda ni Kaide.
Datuk tunggunya break pula. Dan kita tahu. Betul. Saya pun tak dapat nak bercakap. Saya cakap habis masa. Sakit jiwa raga nak buat 1 jam. Saya tak dapat 1 jam memang. Kecuali analisa pasaran saja. Selalu Jumaat yang berat. Timing dia pun dari Jumaat berat. Sebab tu saya mengah hari Jumaat. Okey, faham? Apa ditunggu? Faham apa nak buat dengan GU? Mana GU? GU. Kita expect untuk dolar. Boleh? Okey. Jadi itu sahaja. InsyaAllah besok, dan saya harap anda dah mula nampak apa yang kita maksudkan dengan sequence tu. Jumlah lekuk je pun. Kira mana? Kira stosh je pun. Tengok structure mana? Tengok structure RSI je pun. Itu je. Nampak pun dekat mata. Kan? Kira lekuk-lekuk dia. Tak kerti mengira. Nanti insyaAllah anda pergi kontak Galih kat sebelah. Dia power. Untuk kira 1 sampai 2 boleh Galih boleh bantu. Okey, labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Isnin kita tak ada sesi. Jumpa lagi esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.